Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 2 pembezaan. Sebelum kita tengok pembezaan, kita tengok had dan hubungannya dengan pembezaan. Had ni adalah apabila kita mencari satu nilai bagi satu fungsi. Sekarang ni kita nak tengok nilai had apabila pemboleh ubah menghampiri sifar. Dia bukan sifar tapi dia menghampiri sifar. Jadi kita tengok kat sini satu fungsi. Kita ada fx sama dengan x kuasa 2 tambah 3x bahagi dengan x. Kita nak tengok nilai fungsi ni apabila x ataupun pemboleh ubahnya menghampiri kosong. Jadi kita akan cuba 0.1, 0.01, 0.001 dan 0.00001. Maksudnya daripada sini dia menghampiri kosong. Begitu juga daripada sebelah kiri. Daripada sebelah kiri dia menghampiri kosong. Apa jadi pada nilai fx? Yang ni kita akan guna calculator. Jadi boleh tengok kat sini. Cikgu masukkan persamaan ni. Kita ada x kuasa 2 tambah 3x bahagi x. Kita ada x kuasa 2 tambah 3 x. Kita bahagi dengan x. Sekarang kita akan gantikan nilai 0.1. Jadi kita akan dapat dekat sini adalah 3.1. Seterusnya kita ganti pula nilai yang kedua 0.01. Kita ganti 0.01. Kita akan dapat 3.01. Kita kecilkan lagi nilai kita. Kita ganti dengan 0.001. Jadi kita akan dapat 3.001. Jadi kat sini kita akan dapat 3.001. Dan kalau kita cuba sekali lagi pun, kalau kita tengok nilai kosong semakin bertambah. 0.001. Jadi dekat sini kita boleh rumuskan, cikgu tak kira yang negatif. Kat sini kita boleh rumuskan semakin menghampiri kosong, nilai dia semakin menghampiri 3. Tapi kalau kita ganti kosong kat sini, kita tak boleh dapat nilai. Sebab nombor yang dia bagi dengan kosong akan jadi maths error. Dia tulis tidak tertakrif. Kalau kita ganti kosong, maths error. So kita kena cari nilai yang menghampiri dengan kosong. Tapi kita tahu dia menghampiri 3. Jadi bila kita buat graf, kalau tengok kat sini, soalan dah buat graf. Bila kita menghampiri kosong daripada positif, maksudnya daripada sini 0.1, 0.01, 0.00001, nilai dia menghampiri 3. Daripada negatif pun dia akan menghampiri 3. Jadi kita tahu nilai bila x menghampiri kosong sama dengan 3. Jadi itu adalah bila kita kira limit ataupun kita kira had. Bila kita kira had, kita akan dapat had bagi x menghampiri kosong untuk persamaan ni adalah sama dengan 3. Itu bila kita gantikan satu nilai yang menghampiri dengan kosong. Ingat kita bukan cari nilai x sama dengan kosong. Itu adalah had. Contoh yang kedua, bila kita nak cari nilai had, kita ada satu persamaan. Katakan fx sama dengan 2x tambah 1. Jadi kita nak cari had x menghampiri 2. Kita ada 2x tambah 1. Sama dengan, sebenarnya kita boleh terus gantikan nilai x sama dengan 2 dalam persamaan ni. Jadi kita akan dapat 2 darab 2 tambah 1. Sama dengan 4 tambah 1. Jadi kita akan dapat 5. Tadi cikgu cakap dia bukan 2, dia cuma menghampiri 2. Tapi kenapa kita boleh ganti sama dengan 2? Kita boleh ganti sama dengan 2 sebab
Patutnya kita akan tulis ganti 1.99999. Tapi bila kita kira macam tu pun kita akan dapat jawapan yang sama, tetap 5. Okey. Contoh buktinya macam ni. Kita tengok soalan kat sini. Okey. Katakan kita masukkan persamaan ni. 2x tambah 1. Jadi kita ada 2x tambah 1. Okay, kita calculate, kita ganti 1.9 sebab kita nak menghampiri 2. Dan nilai yang menghampiri dengan 2 adalah 1.99999. Okay, berapa kali 9? Tapi dia belum masuk 2. Dia cuma hampir dengan 2. Dan bila kita tekan, kita akan dapat 5. Dia bukan dapat 4.9999 dia tak akan dapat. Dia dapat 5. So sama dengan kita ganti nilai 2. Jadi sebenarnya untuk mencari fungsi, bila x menghampiri sesuatu nilai, kita boleh gantikan nilai itu dalam persamaan ni. Okey? Jadi itu saja macam mana kita nak cari had. Jadi rumusan yang kita boleh buat, bila kita ada satu fungsi fx, dan kita nak cari had bagi suatu fungsi. Contoh, kita ada had satu fungsi x tu menghampiri nilai satu constant a. Okey, a mungkin maksudnya x menghampiri 0, x menghampiri 1, x menghampiri 2. Apa yang kita buat tadi? Kita akan gantikan a dalam fungsi ni. Jadi kita akan dapat nilai dia bersamaan adalah f a. Okey. Mungkin ada yang masih lupa, tak faham apa maksud ni. Cikgu ulang balik contoh Contoh sini. Okay, fx kita adalah 3x tambah 2. So kita ada had x menghampiri 3 lah. Okay, jadi apa kita buat? A ni kita ganti dalam persamaan tempat x. So 3 ni kita ganti dalam x. Jadi kita akan dapat 3 darab 3 tambah 2. So ini adalah maksudnya f a. Okay, awak selesaikan, kita dapat 9 tambah 2, kita dapat 11. Okay, itu masuk yang persamaan kat atas ni lah. Okay. Kita untuk mencari nilai had, kita kena gantikan. So, bila kita gantikan nilai ni, okay, kita boleh dapat 2 case. So, ini case yang pertama. Case 1. Ini case yang kedua. Okay, untuk case yang pertama adalah bila kita gantikan x dalam pemboleh ubah tu, kita akan dapat nilai yang tertakrif. Okay, maksudnya macam ni. Contoh kita ada had x menghampiri 2. Okay. 5x tolak 2 bahagi x tolak 1. Okay. Bila kita gantikan nilai x sama dengan 2 dalam fungsi ni, kita akan dapat jawapan dia 5 darab 2 tolak 2 bahagi dengan 2 tolak 1. Jadi kita akan dapat 10 tolak 2 per 3. Jadi bila kita tengok nilai di bawah, dekat sini, nilai penyebut adalah tidak sama dengan 0. So bila nilai penyebut, saya tulis 0 per 0 untuk, maksudnya dia tak sama dengan 0 di bawah. Okay, jadi bila tak sama dengan 0 di bawah, maksudnya kita boleh kira seperti biasa. Jadi kita akan dapat nilai 8 per 3. Jadi ini adalah nilai had bagi x menghampiri 2. Okey. So ini maksudnya dengan nilai yang tertakrif. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, bagi contoh yang kedua, bagi kes yang kedua, bila kita dapat nilai yang tidak tertakrif. Okey, tengok contohnya macam ni. Kita ada had x menghampiri 2. Okay, kita ada 2x tolak 4 bahagi x tolak 2. So, bila kita ganti x sama dengan 2, kita akan dapat 2 tolak 2 sama dengan 0. Jadi, kita akan dapat 0. Atas pun, bila 2 darab 2, 4 tolak 4, kita dapat 0. Jadi, 0 per 0, kita tulis tidak tertakrif. Maksudnya kita tak boleh kira nilai 0 per 0. Apa saja nilai, kalau kita tengok sini, apa saja nilai 5 bila dibahagi dengan 0,
kita tak akan dapat kira. Sebarang nilai, bila kita ganti kosong, kita bahagi dengan kosong, kita tak akan dapat kira. Okay, jadi tidak tertakrif. Apa yang kita boleh buat untuk nilai yang tidak tertakrif? Okey, untuk mencari had bagi fungsi yang tidak tertakrif, kita ada dua cara. Dua cara mencari had. Mencari had bagi nilai yang tidak tertakrif. Okey, so yang pertama, sebelum kita menggantikan nilai X, kita terlebih dahulu kena buat pemfakturan. So ini cara yang pertama, pemfakturan. Dan cara yang kedua, bagi fungsi yang tidak tertakrif, bila digantikan nilai X, kita kena guna merasionalkan pengangka ataupun penyebut. Okay, apa maksud dua ni? Okay, kita akan tengok dalam contoh yang seterusnya. Okay? Jadi, secara kesimpulannya, bila kita nak cari had bagi suatu fungsi, kita akan boleh dapat dua kes. Sama ada kes yang pertama, bila kita dapat nilai yang tertakrif. Jadi ini tak ada masalah, kita boleh terus menggantikan nilai X. Tetapi bagi kes yang kedua, kita dapat nilai yang tidak tertakrif. Okay, maksudnya kita tak boleh kira berapa had jika kita terus menggantikan X dalam fungsi. Jadi langkahnya adalah kita perlu buat pemfakturan terlebih dahulu ataupun kita merasionalkan pengangka. Okey, kita dah belajar dalam indeks, log dan set. So biasanya kita nak buat untuk set. Okey, kita tengok contoh. Okey, dekat sini kita ada 3 contoh. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama dia kes yang mana? Okey. So kita ada contoh A, cari had bagi X menghampiri 4. Okay, kita ada 3 tolak set X bahagi X tambah 2. Okay, kita akan gantikan nilai X sama dengan 4 ke dalam fungsi. Jadi kita ada 3 tolak set 4 bahagi 4 tambah 2. Jadi set 4 sama dengan 2/6. Jadi kita akan dapat 1/6. Jadi kita dapat nilai. So ini jatuh kepada kes 1, nilai yang tertakrif. Kita akan terus dapat jawapan bagi had yang kita cari. Okay. Kita tengok pula contoh yang kedua. Kita ada had X menghampiri 1. Kita ada X kuasa 2 tolak 1 bahagi X tolak 1. Okay, kalau kita perhatikan, bila kita ganti 1 ke dalam fungsi yang diberikan, 1 kuasa 2 kita akan dapat 1. 1 tolak 1 kita dapat 0 per dengan 0. So 0/0 kita tulis sebagai tidak tertakrif. Jadi kita tak boleh terus ganti 1 dalam fungsi yang diberikan. Jadi langkah yang kita boleh buat ada 2 cara, iaitu pemfakturan dan merasionalkan. Okay, jadi kat sini kita boleh buat pemfakturan. Jadi sebelum kita gantikan nilai, kita terlebih dahulu perlu membuat pemfakturan. Jadi kita akan dapat had X menghampiri 1. Ini kita ada X tambah 1, X tolak 1. So X kuasa 2 tolak 1 kita fakturkan jadi X tambah 1 dan X tolak 1. So kita bahagi dengan X tolak 1. Jadi dekat sini kita akan perhatikan kita dapat ada 2 X tolak 1. Satu di atas, satu di bawah. Jadi yang ni kita boleh batalkan. So kita akan ada X tambah 1. Jadi kita barulah dekat sini baru kita boleh ganti nilai. Jadi had dia adalah 1 tambah 1. Jadi kita akan dapat hadnya adalah bersamaan dengan 2. Okay, itu contoh yang kedua. Sekarang kita tengok contoh yang ketiga, iaitu contoh C. Okay, bagi contoh C, kita ada had X menghampiri 0. Kita ada set X tambah 1. Kita tolak 1 bahagi dengan X.
Jadi kalau kita ganti kosong dalam persamaan ni, kita akan dapat kosong tambah 1, set 1, tolak 1. So kita akan dapat kosong per kosong. Jadi kita dapat persamaan yang tidak tertakrif. Jadi untuk menghasilkan ataupun untuk mencari had bagi persamaan yang tidak tertakrif, kita perlu menggunakan pemfaktoran atau merasionalkan. Tapi dekat sini kita tengok kita tak boleh buat pemfaktoran. Jadi langkah terakhir adalah merasionalkan pengangka yang dekat atas ni. Jadi untuk merasionalkan pengangka, kita perlu darab dengan conjugate dia. So kita akan sambung kat sini. So kita dapat had X menghampiri kosong. Kita buat bracket. So kita ada set X tambah 1. Kita tolak 1 bahagi X. Okay, yang ni kita akan darab dengan set X tambah 1. So bila sini tolak conjugate dia adalah tambah. So kita bahagi dengan nilai conjugate sama lah. Tambah 1. So kita kena selesaikan ni lah terlebih dahulu. So kita akan dapat kat sini had X menghampiri kosong. Okay, yang ni kita selesaikan. Set X tambah 1 darab dengan set X tambah 1. Kita akan dapat X tambah 1. Ini tolak 1 darab dengan set. Ini tambah 1 tolak dengan set. Jadi kita akan dapat tambah set X tambah 1 tolak set X tambah 1. Ini negatif 1 darab dengan negatif 1. Kita akan dapat tolak 1. So kita bahagi X. Kita darab dengan semua penyebut di bawah. Set X tambah 1 tolak tambah 1. Okay, kita selesaikan di bahagian atas ni. Kita akan dapat had X menghampiri kosong. Jadi dekat sini kita akan ada X. Okay, 1. Kita tengok sini 1 tolak dengan 1 kosong. Set X tambah 1 tolak set X tambah 1 pun sama dengan kosong. Jadi kita ada X sahaja di bahagian atas. Kita ada X. X set X tambah 1 tambah dengan 1. So X bahagi X kita boleh batalkan ataupun sebab dia bersamaan 1. Jadi kita akan dapat akhir sekali kita ada had X menghampiri kosong. Kita ada 1 per set X tambah 1 tambah dengan 1. Jadi bila kita ganti kosong, kita tak dapat lagi bersamaan kosong. Jadi persamaan kita dah jadi tertakrif. Jadi kita kena olah dulu persamaan yang tidak tertakrif, kena jadikan dia tertakrif. Okay, jadi kita ganti kosong dalam persamaan, kita akan dapat 1 per square root kosong tambah 1 tambah 1. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 1 per 2. Okay. Itu adalah cara-cara untuk kita mencari had bagi suatu persamaan yang bila kita dapat nilainya tidak tertakrif. Okay. Jadi ini kes yang pertama. Ini kes yang kedua untuk nilai yang tidak tertakrif tapi kita guna pemfaktoran. Dan ini adalah kes yang kedua bila kita guna merasionalkan pengangka. Okay. Sekian saja daripada cikgu. Terima kasih.